Pelbagai aspek boleh dikupas dalam pelan yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Tetapi salah satu keutamaan dan tunjangnya sudah tentu adalah kepada satu komponen yang amat penting dalam ekonomi negara selain rakyat, iaitu perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS yang mewakili kira-kira 90% daripada keseluruhan syarikat di Malaysia ini. Saya mahu berbincang bersama dengan saudara Abdul Halim Hussein. Abdul Halim adalah Presiden DPMM atau Dewan Perdagangan Melayu Malaysia. Okey Halim, Assalamualaikum. Pertama sekali mungkin reaksi Halim kepada inisiatif-inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak inisiatif yang diberikan oleh kerajaan pada hari ini dan salah satu yang menarik minat saya adalah berkenaan dengan 9 bilion yang diperuntukkan untuk subsidi upah. Penambahan daripada 3 bulan kepada 6 bulan memang amat dinanti-nantikan pengumumannya pada hari ini. Kerana ini adalah salah satu perkara yang dapat mengurangkan tekanan aliran tunai kepada PKS dan pada masa yang sama dapat menjana kewangan kepada pekerja mereka. Jadi ini memang akan dapat memberi stimulus kepada ekonomi yang merudum pada masa sekarang ini. Ini walaupun kita dalam permintaan kita meminta 6 ke 9 bulan, tetapi kami faham dalam keadaan sekarang cara kerajaan bekerja adalah memberi insentif-insentif dan juga bajet-bajet yang ada pada masa sekarang, dan kita akan review semula pada masa akan datang dalam masa 2 ke 3 bulan. Dan kami daripada DPMM amat berterima kasih kepada kerajaan kerana sepanjang beberapa minggu yang lepas memang banyak engagement yang kita buat dengan agensi-agensi terutamanya Majlis Tindakan Ekonomi di mana pandangan-pandangan kita telah pun diberikan dan apa kejadian ataupun isu-isu di lapangan dapat disalurkan kepada kerajaan secara terus. Dan oleh kerana mereka lebih memahami apa yang berlaku di lapangan, maka bajet yang yang diumumkan pada hari ini adalah lebih mesra kepada kita. Dan ini dengan ini DPMM terutamanya amat berterima kasih kepada pihak kerajaan. Okey Halim, selain dari pemberian tunai secara one off dan juga subsidi upah dan sebagainya, turut yang menarik perhatian adalah kerana PKS ni ramai antara pelopor PKS adalah daripada golongan Melayu dan juga Bumiputera, dan antara yang menarik adalah ribat cukai sebanyak RM20,000 setahun dan pengecualian duty stamp kepada PKS bagi aktiviti pencantuman dan pemerolehan ataupun mergers and acquisition untuk mungkin menggalakkan PKS-PKS kecil ini untuk bergabung dan menjadi syarikat lebih besar untuk meningkatkan kapasiti keuangan mereka untuk lebih beroperasi dengan lebih lestari dan baik dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu untuk bergerak ke hadapan. Tapi PKS ni ada banyak, ia mewakili 90% daripada keseluruhan syarikat di Malaysia dan ia juga industri yang datang daripada industri yang agak pelbagai. Apa antara cabaran yang Halim nampak apabila kita mahu menggalakkan, walaupun rebate diberikan, cabaran untuk PKS-PKS ini bergabung dengan satu sama lain untuk menjadi satu syarikat yang lebih besar daripada industri yang berlainan? Terima kasih. Dalam perbincangan kita, cabaran untuk PKS ini bergabung dan menjadi besar adalah memang amat sukar, cabaran yang amat tinggi. Ini adalah disebabkan oleh kerana nature kepada PKS ataupun orang perseorangan yang menerajui PKS itu sendiri sebenarnya adalah salah satu perkara yang menjadi halangan untuk mereka bergabung dan juga menjadi besar. Dalam analisa kita sebenarnya kebanyakan PKS owner ataupun mereka yang menjalankan perniagaan secara kecil ini, mereka adalah yang lebih tergolong kepada mereka yang lebih sesuai ataupun suka bekerja tanpa tekanan daripada orang atasan. Jadi apabila mereka menjadi besar, mereka terpaksa bekerjasama dengan beberapa orang rakan kongsi di mana keputusan-keputusan yang secara unilateral yang boleh dibuat selama ini tidak boleh dibuat lagi. Jadi ini adalah salah satu perkara yang menghalang daripada mereka
menjalankan proses merger dan acquisition ini. Dan satu lagi isu yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan evaluation ataupun penilaian syarikat-syarikat yang hendak diambil alih. Dalam keadaan sekarang, dalam keadaan ekonomi kita kurang menentu dan dalam keadaan yang tidak kita tahu apa kesudahan pada masa akan datang, penilaian syarikat adalah sangat berkurangan. Jadi terutamanya daripada segi intangible, goodwill ataupun daripada segi aset yang tidak nampak, di mana ianya terdiri daripada jenama, resources seperti para pekerja dan sebagainya. Ini tidak dapat dinilai secara tetap ataupun secara objektif oleh mereka ini. Dan oleh kerana isu ini adalah baru dalam masa 2-3 bulan, maka sentimen isu sensitif terhadap value yang mereka ada mungkin menyebabkan mereka tidak akan bernegosiasi dengan baik. Jadi ini adalah antara yang perkara-perkara yang menyebabkan usaha ini akan tidak ataupun kurang berjaya. Okey, Halim, kita fokus kepada cabaran untuk melaksanakan, tapi pada masa yang sama kita juga perlu mengiktiraf perkara-perkara positif di dalam plan ini. Sebagai contoh, RM700 juta adalah bentuk geran dan pinjaman bagi PKS untuk mereka menceburi pendigitalan, digitalization. Pendigitalan ini kita dah cakap bukan sahaja sekarang sewaktu zaman COVID-19, tapi sejak beberapa tahun yang lalu, dan ianya menjadi semakin relevan dan semakin penting pasca COVID-19. RM700 juta ni, bagaimana kita memastikan bahawa ianya dapat disalurkan ataupun PKS-PKS di luar sana dapat menggunakan pakaiannya dengan sepenuhnya, termasuk PKS yang berada di luar bandar, ataupun mereka yang mempunyai pelopor yang mungkin kurang tech savvy, untuk mereka memanfaatkan pemberian ini untuk mendigitalkan perniagaan mereka. Okey, Roman, kita di Dewan Perniagaan Melayu Malaysia telah banyak berbincang dengan beberapa pihak. Dan untuk menyebabkan digitalization ini berlaku dengan lebih cepat, salah satu faktornya adalah internet connection. Dan perbincangan kita dengan beberapa pembekal talian data ini, terutamanya Telkom, telah mendatangkan beberapa hasil dan kita akan umumkan kemudian bagaimana kita bekerjasama dengan Telkom dan beberapa entiti yang lain untuk membuatkan mereka yang tidak pakar IT pun boleh migrate kepada digitalization ini. Kerana penggunaan telefon pintar pada masa ini adalah lebih mudah daripada apa yang kita dapat gunakan pada masa yang terdahulu. Jadi pendigitalan yang melalui telefon pintar ataupun telefon ini akan dapat menyebabkan outreach sistem ini lebih meluas, terutama di kawasan luar bandar di mana talian internet yang fix ataupun yang tetap tidak dapat menjangkau tempat-tempat tersebut. Okey, terima kasih Abdul Halim Hussein, Presiden di PMM Dewan Perdagangan Melayu Malaysia, bercakap berkenaan dengan pelan yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi dari perspektif PKS bergerak ke hadapan.